saya dapat keputusan saya positif leptospirosis. Hai semua, malam ni saya tak berapa mengantuk dan tak berapa saya nak tidur. So saya ingin berkongsikan pengalaman saya diserang penyakit kencing tikus. Pertamanya saya ingin ceritakan mengenai kencing tikus ni. Kencing tikus ini berasal daripada sejenis bakteria yang bernama Leptospira. Leptospira ni boleh ditemui di dalam kencing tikus ataupun kencing haiwan-haiwan yang berpotensi untuk menyebarkan bakteria Leptospira ini, ya. Tikus bukanlah perumah yang mutlak bagi bakteria Leptospira ni. Jadi saya tak nak cerita panjang berkenaan Leptospira ni. Anda boleh Google dan search sendiri. Kalau anda adalah pelajar bahagian medical, ini saya ingin sharekan pengalaman saya yang telah pun diserang kencing tikus, dan Alhamdulillah saya sudah sembuh sepenuhnya dengan rawatan melalui hospital. Jadi saya cuma nak kongsikan dengan anda berkenaan simptom-simptom kencing tikus, ya. Saya tak berapa ingat berapa hari saya hadapi simptom tu, tapi seingat saya diserang kencing tikus ni ketika awal tahun 2019, sebelum negara kita diserang oleh virus corona. Jadi saya nak kongsikan simptom yang saya alami. Simptom pertama dari pertama yang saya kena adalah saya diserang lemah-lemah sendi, ya, di mana tulang empat kerat saya ni rasa macam terlalu lemah dan saya rasa macam tak boleh nak buat kerja, ya. Jadi saya fikir mungkin waktu pagi saya rasa lemah pada bahagian pelipat siku dan juga di bahagian lutut. Jadi saya fikir mungkin sebab saya belum ambil lunch. Walaupun pagi tu saya dah sarapan, jadi waktu lunch saya makan seperti biasa, makanan yang boleh berikan kita tenaga lah. Jadi pada waktu petang, jam 6 petang macam tu, badan saya rasa sangat lemah. Jadi saya biarkan saja, balik rumah saya makan macam biasa dan saya tidur. Hari kedua saya diserang lagi lemah-lemah badan tu. Jadi ini adalah simptom pertama. Simptom pertama dia adalah lemah badan. Jadi saya cakap dengan kawan saya, kau rasa lemah badan tak? Aku rasa macam lemah je. Lepas tu kawan saya pun kebetulan dia pun belum ambil apa-apa sarapan dan belum juga ambil lunch, belum makan tengah hari lagi. So dia kata dia pun hadapi lemah-lemah badan lah. Jadi saya fikir mungkin saya kurang air, ataupun saya fikir mungkin itu adalah simptom stroke haba. Jadi saya waktu lunch tu saya makan lagi. Kali ni berbeza, saya makan banyak dan minum air yang dikatakan banyak jugalah. Jadi petang tu saya diserang lagi. Ini hari kedua, ya. Hari kedua ni saya diserang lagi. Rasa macam nak demam. Jadi bila balik rumah saya ambil, macam biasalah, saya akan ambil paracetamol. Lepas tu demam saya kebah. Hari yang ketiga saya diserang oleh demam, je. Demam ni dia tak boleh nak describe. Jadi kawan saya test lah, saya pegang dahi semua apa semua. Dia kata saya panas, saya demam. Jadi waktu tu saya tengah bekerja. Jadi kebetulan dekat office kita ada first aid box. Di dalam tu ada Panadol. Jadi saya makan 2 biji dan demam saya kebas sepenuhnya lah. Jadi lepas tu saya jadi bertenaga lagi. Pada petang hari ketiga tu saya rasa lemah badan lagi. Saya sendiri fikir mungkin saya diserang oleh demam denggi, sebab saya sudah 2-3 kali diserang denggi. Alhamdulillah juga saya sembuh dari denggi. Jadi saya pulang ke rumah, saya minum air lagi banyak. Hari berikutnya
saya ambil kerja separuh hari dan saya pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan hospital besar di Johor Bahru. Dan saya ambil keputusan untuk buat ujian. Saya cakap dengan doktor sekian. So doktor cuma kata saya demam biasa. So doktor bagi saya ubat lah seperti biasa, ubat demam, paracetamol dan sebagainya. Saya makan macam biasa. Hari berikutnya demam saya masih tak sembuh. Jadi saya pergi lagi berulang ke klinik kesihatan. Saya cakap saya tak sembuh dari penyakit tu. Saya tak sembuh daripada demam. Dan demam tu saya rasa macam saya kena denggi. Jadi saya cerita dengan doktor yang saya ada sejarah denggi. Doktor kata mungkin awak diserang denggi. Doktor kata tak apa, kita akan lakukan ujian denggi lah. Jadi hasil keputusan menunjukkan saya positif denggi, di mana saya punya bacaan platelet menurun dan doktor kata saya sah kena denggi. Cuma doktor kata doktor bagi medication, doktor bagi ubat makan kat rumah, sebab doktor kata kita tak boleh tahan awak ward sebab ada sebab-sebab lah yang membuatkan hospital tak boleh tahan saya masuk ward. Jadi saya tak boleh nak bercuti free sebab hospital tak boleh tahan ward. So dia bagi medication, berubat di rumah. So saya berubat di rumah, makan ubat dan juga minum banyak air. Kencing dah, rasanya dah boleh buat tadah, buat untuk isi satu sebuah kolam. Jadi hari berikutnya demam saya masih tak sembuh juga. Sebab biasanya dulu saya kena denggi, boleh buka 2-3 kali juga saya kena denggi. Biasanya kalau saya makan ubat, saya minum air banyak, at least saya boleh bergerak lah untuk melakukan kerja-kerja rumah. Tapi kali ni saya lemah, memang serius saya cakap, saya memang lemah badan. Okey, itu simptom pertama. Simptom pertama lemah badan. Ini simptom yang saya alami lah. Simptom kedua, saya mengalami pening kepala yang teruk. Jadi pening kepala yang teruk ni saya kata ni memang sah denggi. Cuma bezanya kronologi simptom denggi yang saya alami dulu, saya akan pening kepala dulu, lepas tu baru saya akan rasa lemah-lemah badan. Tapi yang ni tak, saya kena lemah-lemah badan dulu, lepas tu baru saya pening kepala. Okey, pening kepala untuk simptom kencing tikus ni sangat berbeza ya. Dia punya pening paling saya alami tu pening yang kuat yang terjadi di dalam kepala ya. Saya tak boleh nak describe pening dia macam mana. Memang Masya Allah dia punya pening, saya tak boleh nak bayangkan. Sehingga saya rasa macam nak pitam. Dan saya tegang urat je dekat tengkuk saya ni, tegang urat. Jadi saya pula fikir mungkin saya diserang darah tinggi. So saya pergi ambil keputusan untuk pergi lagi klinik, dan bacaan darah tinggi saya sangat tinggi. Jadi doktor kata saya masih boleh melakukan medication di rumah. Jadi doktor push saya dengan ubat-ubat. So saya makan ikut peraturan semua. Doktor cakap dengan saya, dia suruh simpan kad kuning yang biasa kita dapat kalau kita pergi klinik kerajaan. Kita akan dapat kad kuning tu. So kad kuning tu doktor cakap simpan. Dan sekiranya saya mengalami cerit-berit, kata doktor tu, saya dikendaki terus untuk pergi ke unit kecemasan. Hari berikutnya saya diserang cerit-berit ya, waktu pagi sebelum saya pergi kerja. Jadi saya message member office. Saya cakap saya tak boleh datang kerja sebab ini saya kena cerit-berit. So saya ambil keputusan untuk pergi terus ke unit emergency. Dan selepas unit emergency tengok kat saya tu, jadi saya terus dimasukkan ke dalam unit emergency, unit kecemasan lah senang cerita. Dia orang check apa yang patut. Lepas tu saya dibenarkan untuk masuk ke dalam ward je. Seingat saya masa tu saya ditahan 8 hari lebih. Dan dalam 10 hari juga saya ditahan di ward. Jadi saya telah diuji oleh pihak hospital. Setiap doktor yang datang mengganti-ganti tu akan test saya. Setiap hari darah saya akan diambil dan diuji. Doktor kata selain daripada bacaan platelet saya jatuh, bacaan sel darah putih saya juga turut jatuh mendadak.
di mana orang kata di mana sel darah putih ni merupakan sel yang bertanggungjawab dalam badan kita sebagai antibodi untuk membunuh segala virus dan juga bakteria-bakteria lah, untuk melawan penyakit dalam tubuh kita. Jadi doktor kata kalau saya kena denggi, yang turun adalah bacaan platelet saja. Tapi kali ni doktor kata bacaan sel darah putih saya juga turut menurun. Jadi doktor agak keliru kat situ. Dia kata awak ni bukan kena denggi, tapi awak kena penyakit lain. Jadi doktor cek keadaan hati saya. Doktor melakukan ujian untuk hepatitis C. Doktor kata hati saya ada masalah. Jadi saya dihentikan daripada untuk mengambil sebarang medication. Jadi setiap kali saya demam, nurse akan paksa saya mandi. Doktor kata hati saya ada sedikit masalah. Tak bermakna hati saya tak boleh berfungsi. Jadi cuma doktor kata hati saya ada masalah sikit, so saya dihentikan daripada mengambil sebarang ubat dulu. Doktor pun cakap kalau awak kena demam virus, biasa demam tu akan diserang waktu pagi ataupun waktu senja. Jadi doktor melakukan ujian berikutnya pula. Mula hepatitis C pun doktor masih ragu-ragu. Doktor tak boleh nak mengatakan saya positif hepatitis C. Dan doktor melakukan ujian berikutnya yang amat menakutkan saya, iaitu ujian HIV. So, Alhamdulillah hari berikutnya selepas 3 hari tak silap saya, doktor kata saya tak ada HIV. Keputusan HIV saya negatif. Jadi hari berikutnya doktor lain pula datang. Dia tanya saya. Doktor tanya saya bekerja di mana. Di situ doktor tanya saya macam-macam soalan lah. Saya pernah pergi sebelum ni, saya ada mandi dekat mana-mana tempat ke, ataupun saya ada pergi ke mandi dekat air terjun ke, mandi dekat sungai ke. Sebelum saya kena serangan simptom ni, saya tak ada pergi kat kawasan-kawasan yang berikut lah yang disebutkan oleh doktor tu. Jadi doktor kata tak apa, kita akan lakukan ujian leptospirosis. Leptospirosis ni merupakan ujian untuk cek darah kita sama ada darah kita mengandungi bakteria leptospira. Dan keesokannya saya dapat keputusan saya positif leptospirosis, iaitu saya telah diserang oleh kencing tikus. Saya perlu ditahan di ward ni, kalau boleh mungkin sebulan. Saya akan ditahan sebulan. Jadi saya tak boleh tahan, saya ada banyak kerja yang perlu diuruskan. Jadi saya memutuskan untuk keluar ward sebab saya dah tak tahan duduk kat ward. Dan nanti saya nak fikir kerja saya lagi. Tu saya tahulah terma dan syarat dia berkenaan keluar ward secara sukarela. Dan doktor bagi saya ubat macam biasa, paracetamol dan antibiotik yang sangat banyak. Kena habiskan dalam waktu 2 minggu. Jadi saya dah habiskan antibiotik tu, dah settle. So saya dah melakukan ujian terakhir. Alhamdulillah saya disahkan sembuh sepenuhnya. Jadi saya nak beritahu simptom-simptom berkenaan dengan kencing tikus. Pertama, anda akan rasa lemah-lemah sendi yang sangat kritikal, ya, sampai ke anda tak boleh bangun. Lemah-lemah sendi tu dekat bahagian pelipat tangan dan juga lutut. Simptom kedua, kepala anda akan rasa macam tak fokus. Anda rasa macam mabuk-mabuk itu, rasa macam nak pitam. Simptom ketiga adalah pening kepala yang sangat kuat, rasa macam nak pecah. Dan juga pening kepala tu disertai dengan tegang urat di bahagian tengkuk. Simptom keempat, macam biasalah seperti loya-loya. Simptom kelima, cerit-berit. Simptom keenam adalah demam yang berulang. Demam panas, ya, bukan demam biasa, demam panas yang berulang. Jadi jika anda ada simptom ni, segera ke klinik kesihatan berdekatan, ya. Jangan pergi klinik biasa, pergi ke klinik kesihatan kerajaan. Memang lambat, kita kena bersabar. Jika anda bersabar, mereka akan segan lah. Gitu. Seperti kita tahu, klinik kerajaan dan juga hospital kerajaan pada hari ini sudah canggih dengan pelbagai peralatan-peralatan teknologi untuk melakukan ujian-ujian saringan. Jadi saya sarankan jika anda mengalami simptom-simptom yang seperti saya sebutkan tadi,
segera ke klinik kerajaan. Dan jangan tangguh ya. Kerja tak apa, biarkan dulu. Kalau anda mati sekalipun, kerja anda tu akan diselesaikan oleh orang yang hidup. Jadi kalau anda mati disebabkan anda tidak fokus, anda tidak ambil berat, anda tak ada health conscious, jadi itu rasanya macam rugilah selama anda hidup tu. Jadi kalau ada simptom tu, segera pergi ke klinik kerajaan berdekatan. Kadang kalau boleh berturut-turut sampai hospital sahkan apa penyakit yang anda hadapi tu. Sebab pihak hospital memang lambat, sebab mereka bukan nak layan anda seorang je, banyak lagi orang dia nak check. So saya nasihatkan, kalau anda ada kena simptom-simptom tu, segera tanpa dakwa-dakwi, tanpa ragu-ragu, segera untuk lakukan ujian, sama ada ujian denggi ke apa-apa ujian lah, untuk mengesahkan simptom tu untuk penyakit apa. Seperti yang saya telah ceritakan tadi, pihak hospital cuma berikan saya paracetamol dan juga antibiotik. Saya makan ubat tu ikut peraturan seperti biasa, dan saya sembuh sepenuhnya selepas saya dalam selesai 2 minggu doktor submit medication tu. Saya nak bagi tahu, kencing tikus ada penawarnya, sama ada anda cepat atau lambat untuk pergi ke hospital untuk melakukan ujian tentang simptom-simptom yang anda hadapi tu. Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang sanggup melayan kerenan saya selama saya berada di ward. Saya dah 10 hari saya dekat ward tu. Saya pun kadang bila dah makan ubat tu, kepala otak tak berapa nak fokus. So mungkin saya ada jugalah terlepas cakap, kadang terlepas terlajak perbuatan. Orang kata terlajak perahu boleh undur. Terlajak kata, saya ingin mohon maaf lah. Jadi saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada staf-staf Hospital Sultanah Aminah, terutama kepada nurse, kepada jururawat yang merawat saya. Setiap hari dia akan datang pergi untuk cek saya punya darah. Saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada doktor-doktor yang merawat saya. Dan jutaan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi datang melawat saya di hospital, yang datang bawa makanan, setiap bawakan saya stok ketam. Saya ingin ucapkan juga jutaan terima kasih kepada sepupu saya yang datang bawakan saya stok ayam, and then menyediakan perubatan tradisional rebusan air serai. Rebusan air serai tu memang ada fungsi dia. Memang saya minum, saya ada rasa perubahan, tubuh saya rasa bertenaga, dan juga saya boleh buat kerja-kerja dalam waktu saya berada di ward tu lah. Dan cuma saya pesan, jadilah seorang yang prihatin terhadap kesihatan, ataupun kita panggil health conscious. So itu sajalah saya nak kongsikan sama anda. Semoga video saya ini dapat anda kongsikan untuk rakan-rakan anda, sama ada di Facebook, Twitter ataupun di mana-mana, untuk sama-sama kita kongsikan bahawa kencing tikus ada penawarnya.